أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, saudara-saudari muslimin, muslimat, sidang penonton dan pendengar yang dihormati lagi dimuliakan. Marilah sama-sama kita pada petang Jumaat hari ini merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bertemu insya-Allah pada petang ini di live silsilah kuliah online Akademi Tarbawi. Dan insya-Allah pada petang ini kita akan menyambung lagi dalam pertemuan kita yang ringkas ini, insya-Allah pembacaan kita daripada kitab Al-Mustafadu min Qasasil Quran. Al-Mustafadu min Qasasil Quran, iaitu sebuah kitab yang dikarang oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, yang mana seperti mana yang kita sedia maklum, dalam kitab ini dipaparkan kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang soleh yang terdapat dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui dan menghayati akan kisah-kisah yang terkandung dalam Al-Quran ini, yang mana kita juga insya-Allah membaca Al-Quran setiap hari, yang mana Al-Quran ini menjadi wirid harian kita insya-Allah. Sekurang-kurangnya kita baca 1, 2, 3 muka daripada Al-Quran. Mudah-mudahan bila mana kita mengetahui, memahami dan menghayati akan kisah-kisah para anbiya dan orang soleh yang terkandung dalam Al-Quran ini, akan lebih bermakna lagi bila mana kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita akan menjadikan, kita kata, kisah-kisah para anbiya ini sebagai pedoman, sebagai qudwah, sebagai bekalan terutamanya untuk diri kita sendiri, untuk ahli keluarga kita insya-Allah, untuk menjadi bekalan sama-sama untuk kita membina diri kita menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada petang ini kita akan melihat bahagian akhir daripada qissatu Ismail alaihi salam. Bahagian akhir daripada kisah Ismail alaihi salam. Kisah Nabi Ismail alaihi salam. Dan alhamdulillah dua pertemuan sebelum ini kita telah pun melihat beberapa bahagian daripada kisah Nabi Ismail alaihi salam. Kita telah melihat iaitu bahagian yang pertama, sedikit ulang kaji secara umum tentang khulasatu al-qissah, tentang keseluruhan kisah Ismail alaihi assalam. Itu pada bahagian yang pertama. Dan manakala bahagian yang kedua iaitu Ismailu huwa da'watu abihi Ibrahim, yang mana menjelaskan tentang Ismail ataupun Nabi Ismail ini merupakan doa daripada ayahnya Nabi Ibrahim, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah pun menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim seorang anak yang halim, seorang anak yang sangat penyabar. Jadi Ismail ini adalah hasil daripada doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim seorang anak seperti mana yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat pada ayat 100 hingga ayat 101. Kemudian bahagian yang ketiga daripada kisah Ismail alaihi salam ini juga kita telah pun menjelaskan tentang ru'ya Ibrahim fi dhabhi ibnihi, iaitu mimpi Nabi Ibrahim yang dia menyembelih anaknya dan bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan mimpi beliau kepada anaknya Ismail. Juga telah pun sama-sama kita jelaskan dan dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat seterusnya daripada surah As-Saffat. Bahagian yang keempat pula menjelaskan kepada kita tentang perbualan ataupun hiwar di antara Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Selepas Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya kepada Ismail, maka di sana berlaku perbualan dan juga hiwar yang sangat-sangat mengkagumkan, seperti mana yang telah pun kita sama-sama dengar pada dua pertemuan yang lepas, yang mana perbualan ataupun hiwar ini menzahirkan, kita kata, kehebatan ataupun menzahirkan kehambaan Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga anaknya Ismail dalam mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu bahagian yang keempat. Kemudian bahagian yang kelima juga kita telah melihat suasana, kita kata permulaan pelaksanaan penyembelihan. Pelaksanaan penyembelihan oleh Nabi Ibrahim terhadap anaknya Ismail alaihi assalam.
yang juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat. Kemudian pada bahagian yang ke-6, selepas berlakunya perbualan di antara Ibrahim dan Ismail alaihi salam, dan Nabi Ibrahim mempersiapkan tempat dan suasana untuk menyembelih anaknya Ismail. Kemudian selepas mereka berdua telah pun menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri mereka dalam erti kata yang lain untuk mematuhi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pada bahagian yang ke-6 datang pula perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ibrahim memberhentikan pelaksanaan kepada proses penyembelihan anaknya Ismail, dan Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan sembelihan yang besar, yang gemuk, seperti mana yang telah pun dijelaskan, dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat 104, pada ayat 104 hinggalah 106. 104 hinggalah 106, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bizibhin azim. Pada ayat 106 dan 107 menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah yang seterusnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memberhentikan pelaksanaan penyembelihan kepada anaknya Ismail, dan Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan seekor sembelihan yang besar yang disebut sebagai kibash bizibhin azim, ay bikibashin azim li'azamihi wa samanihi. Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan sembelihan yang besar, yang gemuk, gitu, kepada Nabi Ibrahim alaihi assalam. Kemudian insya-Allah pada hari ini kita akan melihat iaitu dua bahagian terakhir daripada kisah Ismail alaihi salam ini, iaitu pada bahagian yang ke-7 dan pada bahagian yang ke-8 insya-Allah. Pada bahagian yang ke-7 insya-Allah, iaitu sana'ullah ala Ismail. Iaitu bahagian yang ke-7 ini menjelaskan kepada kita pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Ismail alaihi assalam. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ismail alaihi salam. Seperti mana kita tahu kisah Nabi Ismail di dalam surah As-Saffat, kemudian pada bahagian yang ke-7 ini datang pujian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ismail alaihi assalam. Yang mana seperti mana juga yang kita tahu, apabila Nabi Ismail ini
sudah pun meningkat dewasa. Apabila Nabi Ismail alaihi salam ataupun apabila Ismail alaihi salam ini meningkat dewasa, maka akramahu Allahu birrisalati wan nubuwah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah pun memuliakan Ismail alaihi salam dengan risalah dan kenabian. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala juga telah pun memuliakan Nabi Ibrahim dan juga para anbiya dan para rasul sebelum kita kata Nabi Ismail alaihi salam. Dan apabila Ismail alaihi salam telah pun meningkat dewasa, akramahullahu birrisalati wan nubuwah. Maka Allah Subhanahu wa taala juga telah pun memuliakan Ismail alaihi salam dengan risalah dan juga dengan kenabian. Maknanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ismail sebagai seorang rasul dan seorang nabi. Sebagai seorang rasul dan seorang nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala memujinya. Allah Subhanahu wa taala memujinya li sidqi al-wa'di wa amri ahlihi bis salati waz zakah. Allah Subhanahu wa taala memuji Ismail ini kerana kebenaran janjinya. Kerana kebenaran janjinya dan kerana baginda alaihi salam memerintah ahli keluarganya untuk solat dan untuk menunaikan zakat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memujinya wa bisabrihi wa inqiyadihi li amrillah fi qadiyati dhabhihi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memuji Ismail alaihi salam ini kerana kesabarannya, kerana ketinggian sabarnya dan inqiyad dan keterikatan dan kepatuhannya dalam melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dalam isu penyembelihannya, seperti mana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat sebelum ini. Jadi kerana apa Allah memuji Ismail alaihi salam? Kita tengok ini di antara perkara-perkara yang menyebabkan Ismail ataupun Nabi Ismail mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan selepas itu Allah Subhanahu wa taala memilihnya sebagai rasul dan juga sebagai nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah pujinya yang pertama kerana beliau seorang yang benar dalam berjanji. Seorang yang benar dalam berjanji. Ini juga merupakan akhlak ataupun sifat yang sangat penting dan sangat utama kepada seorang Muslim dan seorang mukmin, yang mana kita ini perlu benar dalam perkataan kita. Kita ini perlu benar dalam perbuatan kita. Kita ini perlu benar dalam janji-janji kita. Seperti mana yang telah pun dizahirkan, ditunjukkan oleh Nabi Ismail alaihi assalam, yang kita tengok dalam perbualan beliau dengan Nabi Ibrahim, yang mana terzahir di situ bahawa beliau ini seorang yang benar dalam janjinya, seorang yang mengotakan janjinya,
maka ia mendapat pujian daripada Allahu Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mendapat pujian kerana apa? Kerana beliau Ismail alaihi salam ini seorang yang mendidik dan mentarbiah keluarganya. Seorang yang sangat mengambil berat tentang pendidikan kekeluargaan, tentang keluarganya, sehingga beliau memerintah ahli keluarganya untuk mendirikan salat dan untuk menunaikan zakat. Dan ini merupakan dua ibadah utama. Dua ibadah utama yang besar, kita kata impact, yang besar kesannya dalam kehidupan seseorang individu Muslim itu ataupun sebuah keluarga Muslim itu, bahkan impaknya ataupun kesannya itu akan dapat dirasai kepada sesebuah masyarakat Muslim. Sekiranya masyarakat tersebut merupakan masyarakat yang mendirikan salat dan masyarakat yang menunaikan zakat. Dan inilah yang diperintahkan oleh Ismail alaihi salam kepada ahli keluarganya sehingga baginda mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang seterusnya, beliau mendapat pujian kerana apa? Kerana beliau bersabar dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal penyembelihannya. Dalam isu penyembelihannya, kita nampak di sana beliau sangat tinggi kesabarannya, sangat berlapang dada apabila dikhabarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam tentang mimpi yang mana Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Kita tengok bagaimana begitu tinggi kesabaran Nabi Ismail alaihi assalam, sehingga baginda mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga baginda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ar-risalah, dengan risalah dan juga dengan an-nubuwah, iaitu kenabian. Perkara ini telah pun dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Maryam. Dalam surah Maryam ayat 54 dan 55. Tengok ya, bila mana kita membaca kisah dulunya daripada Nabi Ibrahim, banyak berlegar-legar sekitar surah Al-Anbiya. Kemudian kita berpindah ke surah As-Saffat. Kemudian hari ini kita berpindah lagi ke surah Maryam yang menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun memuliakan Nabi Ibrahim dengan risalah dan kenabian, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun memuliakan Nabi Ismail alaihi salam dengan kenabian dan juga dengan risalah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala terus memuji Nabi Ismail alaihi salam kerana perkara-perkara yang kita sebutkan sebentar tadi, dan perkara-perkara tersebut dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Maryam ayat 54 hingga 55. Kita baca sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'd
wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salah waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Maryam ayat 54 hingga ayat 55. Artinya, dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ismail di dalam kitab, iaitu Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, untuk Nabi kita menceritakan kisah Nabi Ismail dalam Al-Quran kepada siapa? Kepada kita, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya. Ataupun dia seorang yang benar janjinya. Jadi ini dia mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang benar janjinya. Sebab itu di antara ciri pertama dan utama, lebih-lebih lagi kepada para da'i dan para da'iyah, dia nak kena menjadi seorang yang benar. Iaitu as-sidqu, seorang yang benar dalam perkataannya, seorang yang benar dalam tingkah lakunya, dalam perbuatannya, seorang yang mengotakan janji, seorang yang benar dalam segala aspek kehidupannya, seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Maryam ini, pujian kepada Ismail alaihissalam kerana innahu kana sadiqal wa'di, kerana dia itu seorang yang benar dalam janjinya, wa kana rasulan nabiyya, dan seorang rasul dan nabi. Seorang rasul dan juga seorang nabi. Kemudian yang melayakkan Ismail alaihissalam ini mendapat pujian daripada Allah lagi kerana apa? Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Disebut dekat sini, artinya dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan solat. Dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan solat dan menunaikan zakat. Ini merupakan dua daripada rukun, 5 rukun Islam yang terpenting, dan ini merupakan, kita kata, ibadah ataupun amalan yang sangat-sangat dititik beratkan oleh Nabi Ismail alaihissalam kepada keluarganya. Bahkan dua perkara ini jugalah yang dititik beratkan oleh semua para anbiya dan para rasul. Kita kata terhadap ahli keluarga mereka dan juga terhadap kaum mereka. Dua perkara yang sangat-sangat utama kepada kita sebagai seorang Muslim, kepada kita sebagai seorang Muslimah. Jadi dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridai di sisi Tuhannya. Dan Nabi Ismail
juga disebut dalam surah Maryam ini, wa kana 'inda rabbih mardiya. Maka dan dia seorang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bahagian ini menjelaskan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah pun memuliakan Ismail alaihi salam dengan kenabian dan juga risalah, dan di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebab-sebab ataupun kenapa Nabi Ismail alaihi salam berhak mendapat sana, mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut kepada bahagian yang seterusnya. Pada bahagian yang ke-7. Tadi bahagian yang ke-6, insya-Allah. Kemudian pada bahagian yang ke-7 sedikit kita kata at-ta'rifu bi Ismail. Sedikit pengenalan kita ataupun ta'aruf kita dengan Nabi Ismail alaihi salam ini. Wal maqsudu bi Ismail al-madhkur fil ayatil karimah allati dzakarnaha Ismailul Dhabihu ibnu Ibrahim al-Khalil wa huwa Abul Arab. Yang dimaksudkan dengan Ismail dalam ayat ini, bila mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Maryam ini, wadhkur fil kitabi Ismail, yang dimaksudkan dengan Ismail dalam ayat ini siapa? Iaitu Ismail yang disembelih, putranya Ismail yang disembelih, iaitu putra Ibrahim al-Khalil, iaitu Ismail anak kepada Nabi Ibrahim al-Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Ismail ini wahuwa Abul Arab, yang mana Ismail ini dia adalah bapa orang Arab. Au kama yaqulu Ibnu Katsir, ataupun seperti mana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, walidu Arabil Hijazi kulluhum. Ismail ni siapa yang dimaksudkan dalam ayat ini seperti mana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, iaitu ayahanda orang Arab Hijaz seluruhnya. Bapa ataupun ayahanda orang Arab Hijaz seluruhnya. Itu kita kata tambahan perkenalan kita ataupun pengenalan kita tentang Nabi Ismail alaihi assalam. Itu pada bahagian yang ke-7. Dan akhir sekali pada bahagian yang ke-8. Bahagian yang ke-8 daripada kisah Ismail alaihi salam ini, ataupun bahagian yang ke-8 daripada ringkasan kisah Ismail alaihi salam ini adalah at-ta'rifu bi fadailihi. At-ta'rifu bi fadailihi, iaitu mengenal keutamaan Ismail alaihi salam. Kita nak tengok pada bahagian yang ke-8 yang terakhir dalam ringkasan kisah Nabi Ismail ini, kita nak mengenali beberapa fadail ataupun beberapa
ciri-ciri keutamaan. Beberapa ciri-ciri keutamaan Nabi Ismail alaihi assalam. Di sana ada 4 insya-Allah, ada 4 ciri keutamaan Nabi Ismail alaihi salam. Awalan sidqul wa'di. Sifat Nabi Ismail yang utama, sifat Nabi Ismail yang utama ini adalah seorang yang mengotakan janji. Seorang yang menepati janji. Waqad asnallahu ta'ala ala Ismail bisidqi al-wa'd. Seperti mana yang kita jelaskan sebentar tadi, bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun memuji Nabi Ismail kerana baginda alaihi salam seorang yang menepati janji. Wa in kana mawjudan fi ghairihi minal anbiya. Walaupun semua para anbiya ada ciri-ciri utama ini. Wa in kana mawjudan fi ghairihi minal anbiya. Tetapi dalam ayat ini sebagai tashrifan lahu wa ikraman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ismail sebagai seorang yang menepati janji, sebagai seorang yang mengotakan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebagai kemuliaan dan ikram, sebagai kemuliaan dan penghormatan kerana ia tersohor dengan sifat ini. Kerana Nabi Ismail sangat, kita kata, terzahir dan tersohor dengan sifat ini. Dia tidak berjanji dengan seorang pun kecuali ditepatinya. Wali'annahu al-mashhuru min khisalihi fakana la ya'idu ahadan bi syai'in illa waffa bihi. Dengan siapa pun yang beliau, iaitu Nabi Ismail alaihissalam berjanji, maka beliau akan menepatinya ataupun beliau akan mengotakan janji beliau. Dan ini lebih-lebih lagi terzahir. Waqad wa'ada min nafsihi as-sabr ala adh-dhabhi fawaffa bihi haith qal satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang mana Ismail alaihi salam ini telah pun berjanji pada diri dia yang dia akan bersabar. Dia akan bersabar dalam permasalahan penyembelihannya. Dia akan bersabar. Fawaffa bihi, dan dia terus mengotakkan janjinya yang dia bersabar dengan dia mengatakan kepada ayahnya Ibrahim seperti mana yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat dalam pertemuan yang lepas, bila mana dia berkata kepada ayahandanya, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kamu akan dapatiku insya-Allah dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, aku akan tergolong dari kalangan orang-orang yang bersabar. Jadi ciri yang pertama Nabi Ismail alaihi salam adalah sidqul wa'di, seorang yang menepati janji. Sanian, ciri yang kedua atau yang ada pada Ismail alaihi salam ini,
wa kana rasulan nabiyya, wa kana rasulan nabiyya, yang mana Ismail alaihi salam ini baginda sebagai seorang nabi dan juga rasul. Ismail ini seorang nabi dan juga seorang rasul. Wa fi qawlihi ta'ala an Ismail wa kana rasulan nabiyya, yang mana dalam surah Maryam yang kita dengar sebentar tadi, bahawa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa kana Ismail, bahawa Ismail itu beliau seorang rasul dan juga seorang nabi. Dilalatun ala taqaddumihi bil fadli ala akhihi Ishaq ibn Ibrahim. Daripada ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala mengutamakan Ismail ataupun mengutamakan Nabi Ismail ke atas saudaranya Ishaq. Mengutamakan Nabi Ismail ke atas saudaranya yang bernama Ishaq ibnu Ibrahim. Haith wasafahu Allahu bin nubuwah faqat, yang mana Ishaq bin Ibrahim ini Allah Subhanahu wa taala mensifatkannya dan menjelaskannya kepada kita bahawa Ishaq ini dipuji ataupun Ishaq ini diberikan kenabian sahaja. Diberikan kenabian sahaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala Ismail alaihi assalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bin nubuwati war risalah. Diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenabian dan juga dengan risalah. Maka di sana ada kita kata ta'rif yang menjelaskan kepada kita perbezaan di antara nabi dan juga rasul. Tetapi Nabi Ismail alaihi salam ini beliau seorang nabi, dalam masa yang sama beliau juga merupakan seorang rasul. Seperti mana waqad sabata fi sahihil Muslim, seperti mana yang telah pun kita kata sabit di dalam sahih Muslim ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail wa qil innallaha arsalahu ila qabilah Jurhum fil Hijaz. Yang mana dalam sahih Muslim ini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih daripada putera Ibrahim ini siapa? Iaitu memilih Ismail. Dan dikatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Ismail ini kepada kabilah Jurhum di Hijaz. Mengutuskan Ismail alaihi salam ini kepada kabilah Jurhum di Hijaz. Jadi itu merupakan ciri yang kedua, ciri utama yang kedua daripada Ismail alaihi assalam, wa kana rasulan nabiyya, ay wa kana Ismailu rasulan nabiyya. Dan ciri yang ketiga salisan ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Ya'muru ahlahu bis salati
waz-zakah. Wa kana Ismailu alaihi salam ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah. Bahawa Nabi Ismail alaihi salam itu seorang yang sentiasa menyeru ahli keluarganya dengan perintah salat, iaitu perintah mendirikan salat dan juga perintah untuk menunaikan zakat. Fakana yabda'u ahlahu bil amri. Ini di antara poin yang sangat penting untuk kita sama-sama ambil, kita kata, pedoman dan petunjuk pada petang ini, bahawa Nabi Ismail alaihi salam ini dalam pentarbiahan, dalam pendidikan ini, ataupun dalam memerintah dengan perintah solat dan juga dengan perintah zakat ini, Nabi Ismail memulakan perintah itu kepada ahli keluarganya dahulu. Nabi Ismail memulai perintah itu kepada ahli keluarganya terlebih dahulu. Perintah untuk apa? Bis-salah. Perintah untuk memperbaiki. Bis-salah. Bil-ha. Bis-salah. Dengan perintah untuk memperbaiki diri keluarganya ataupun anggota keluarganya dahulu. Bis-salah. Was-salah. Dan juga dengan salat, iaitu dengan sembahyang. Dengan sembahyang, waz-zakah, dan juga dengan perintah menunaikan zakat. Ada 3 perintah dekat sini. 3 perintah dalam rangka untuk mendidik dan mentarbiah keluarganya. Yang pertama adalah perintah untuk memperbaiki diri, iaitu anggota keluarga. Kemudian perintah kepada ahli keluarga untuk mendirikan salat yang kedua. Yang ketiganya, perintah kepada ahli keluarganya untuk menunaikan zakat. Kerana apa perintah-perintah ini ditujukan kepada ahli keluarga terlebih dahulu? Dalam kisah pada petang ini, kisah Nabi Ismail alaihissalam, kenapa ditujukan kepada ahli keluarga terlebih dahulu, bukan kepada orang lain yang pertama, tapi yang pertamanya kepada ahli keluarga? Liyaj'alahum qudwatan liman waraihim. Untuk liman wara'ahum. Kenapa didahulukan kepada ahli keluarga? Untuk ahli keluarga terlebih dahulu menjadi qudwah. Untuk ahli keluarga terlebih dahulu menjadi qudwah, agar mereka menjadi qudwah bagi generasi berikutnya, kerana mereka lebih utama dari manusia lainnya dalam hal itu. Wali'annahum awla min sa'irin nasi bidzalik. Kerana dalam kisah pada petang ini, kerana keluarga Nabi Ismail lebih utama dan lebih aula untuk mencontohi manusia-manusia yang lain dari segi pembaikan dan pengislahan diri mereka, dari segi solat mereka, dari segi zakat mereka. Ini merupakan isyarat yang juga penting kepada keluarga para da'i dan keluarga para da'iyah, agar perkara ini dititik beratkan dan memberikan keutamaan untuk dititik beratkan kepada ahli keluarga terlebih dahulu sebelum dilanjutkan usaha-usaha ini kepada jiran tetangga,
masyarakat dan orang yang jauh daripada kita. Kerana jiran tetangga dan masyarakat ini mereka sentiasa melihat bagaimana keluarga para pendakwah. Mereka sentiasa melihat bagaimana keadaan keluarga para da'i dan para da'iyah yang insya-Allah siang dan malamnya insya-Allah berusaha untuk menyeru manusia dengan perintah untuk memperbaiki diri, dengan perintah untuk menunaikan salat, dengan perintah untuk menunaikan zakat, dengan perintah-perintah dalam erti kata yang lain yang banyak lagi perintah-perintah yang lain untuk mengajak jiran tetangga dan masyarakat mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Tentulah masyarakat dan jiran tetangga kita akan melihat keluarga kita terlebih dahulu. Sebab itu diutamakan oleh Nabi Ismail alaihi salam dalam pendidikan dan pentarbiahan ini yang berkaitan dengan pengislahan, yang berkaitan dengan salat dan zakat ini diutamakan, kita kata, kepada keluarga baginda alaihi salam terlebih dahulu. Dan kama qala Allah Ta'ala mukhataban, seperti mana juga yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dikhitabkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Jadi sama juga perintah seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Ismail, seperti itu juga dia punya kandungannya diperintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan, untuk berdakwah, untuk memulakan tarbiyah, mengutamakan kepada kaum keluarga yang terdekat dengan kita terlebih dahulu. Wa qala ta'ala wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Begitu juga dalam surah Taha, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan dalam surah Taha ayat 132, artinya, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Sambung lagi dekat sini, wa aidan fa ahlu ar-rajuli ahaqqu man yutasaddaq alaihim fawajaba an yakunu bil ihsan ad-dini awla min ghairihim wa hadha la yamna'u min an tud'a al-ummatu kullaha ila as-salati waz-zakati wa 'adamu ikhlal bihima. Jadi tentunya keluarga seseorang itu lebih berhak. Lebih berhak untuk disedekahi, untuk diinfakkan. Dalam konteks infak, tentulah keluarga kita yang terdekat dengan kita ini yang sepatutnya kita tengok dulu dalam konteks sedekah ataupun infak. Maka berbuat baik dengan agama tentu lebih wajib dari selainnya. Dalam konteks sedekah pun,
Dalam konteks sedekah pun diutamakan untuk kita melihat akan kaum keluarga kita yang terdekat terlebih dahulu dalam konteks sedekah. Apatah lagi dalam konteks agama. Dalam konteks agama seperti salat, seperti menjaga keimanan, maka ini juga merupakan satu perkara yang lebih perlu diutamakan oleh para da'i, oleh para da'iyah kepada ahli keluarganya terlebih dahulu selain daripada orang lain. Tetapi ini tentunya tidak menutup kemungkinan umat seluruhnya untuk diajak. Dalam masa yang sama, ia tidak terbatas kepada keluarganya sendiri. Bahkan ia juga dituntut untuk menyuruh, kita kata, orang lain juga untuk mengislahkan diri mereka, untuk menunaikan salat, untuk mengeluarkan zakat, yang mana ini merupakan kewajipan yang insya-Allah sama sekali tidak akan diabaikan oleh para da'i dan juga oleh para ad-da'iyah. Jadi ciri yang ketiga ini yang dijelaskan kepada kita tentang ciri utama Nabi Ismail alaihi salam, ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah, yang mana Nabi Ismail alaihi salam memerintah ahli keluarganya terlebih dahulu untuk mendirikan salat dan menunaikan ataupun mengeluarkan zakat. Dan akhir sekali rabi'an, wa kana 'indallahi mardiyya, wa kana 'indallahi mardiyya. Ciri utama yang keempat Nabi Ismail alaihi salam, bahawa Nabi Ismail alaihi salam ini merupakan seorang yang diridai, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud diridai ini? Diridai ini boleh kita maksudkan, boleh kita ertikan dengan seorang yang disukai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga bahagian daripada sanjungan yang baik dan sifat terpuji. Sifat terpuji yang ia berada pada puncak pujian kerana seseorang yang diridai di sisi Allah Subhanahu wa taala, seorang yang apabila Allah suka, seorang yang apabila Allah sayang, seorang yang apabila Allah kasih dan Allah ridha, itu seseorang itu adalah pemenang. Seorang itu adalah pemenang dalam setiap ketaatan dengan setinggi-tinggi darjat. Dan inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut radhiyallahu anhum wa radu'an, yang mana Allah Subhanahu wa taala meredai mereka dan juga mereka ini meredai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan juga sifat ataupun ciri utama Nabi Ismail alaihissalam yang keempat pada petang ini, wa kana 'indallahi mardiyya, bahawa Nabi Ismail alaihissalam ini adalah seorang yang diridai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi saya rasa itulah sedikit sebanyak yang dapat disampaikan pada petang ini, iaitu 2 ataupun 3 bahagian yang terakhir daripada ringkasan kisah
Nabi Ismail alaihi salam. Semua ada 8 bahagian, diringkaskan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam buku, kita kata karangan beliau Al-Mustafadu min Qasasil Quran Lid-Da'wati Wad-Du'a. Dan alhamdulillah kita dalam 2 sesi yang lepas dan termasuk pada hari ini kita telah pun melihat insya-Allah ringkasan keseluruhan daripada kisah Nabi Ismail alaihi salam. Mudah-mudahan sedikit sebanyak memberikan pertambahan ilmu kepada kita, sedikit sebanyak memberikan bekalan kepada kita insya-Allah untuk kita berusaha mengikuti tauladan ataupun qudwah daripada Nabi Ismail alaihi salam seperti mana yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bermula daripada surah As-Saffat, kemudian kita tengok sambung pula, berpindah pula kepada surah Maryam. Mudah-mudahan bila mana kita membaca 2 surah ini akan memberikan kejelasan insya-Allah kepada kita insya-Allah. Dan kita akan sambung lagi pada hari Jumaat minggu hadapan pada waktu yang sama insya-Allah untuk kita melihat apa hikmah dan faedah dan juga ibrah yang boleh kita ambil daripada kisah Nabi Ismail alaihi salam, lebih-lebih lagi kepada dakwah dan juga kepada para pendakwah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.